Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi di page Wan Alwi Detail Wizard, page Nadi Duit, page Selah lah 10 bakat diri, page Fakir Solution and Training Semberahat. InsyaAllah kita bicara lagi. Kali ini kita bicara dengan sedikit lebih mendalam tentang konsep pemasaran yang kita akan buat bersiri sehingga habisnya, kerana kita mengikuti beberapa buku yang tebalnya lebih kurang dalam 900 lebih, bukan 1000 muka surat begitu. Mudah-mudahan dia akan memberikan kekuatan pada kita untuk kita terus melihat kepada dunia pemasaran yang lebih mendalam. Apabila kita berbicara kali ini tentang pemasaran, tentang konsep pemasaran, kita tengok balik apakah konsep pemasaran seperti mana yang dibincangkan oleh penulis dalam buku tersebut. Dalam buku ini, penulis melihat konsep pemasaran adalah satu ilmu strategi bisnes. Konsep pemasaran adalah satu ilmu strategi bisnes, di mana ilmu ini adalah ilmu strategi. Bila sebut strategi, dia ada strukturnya, dia ada analisisnya, dia ada try errornya, dan dia ada susunan-susunannya berdasarkan pada apakah target dan juga KPI yang ditetapkan. Dan dia melihat bahawa ilmu pemasaran ini adalah ilmu berpengetahuan yang berobjektif. Maknanya ada matlamat lah. Sebab tu dalam ilmu pemasaran, membuat pemasaran mesti ada objektifnya, mesti ada matlamat-matlamat yang ditetapkan. Dan tujuan dalam ilmu pemasaran adalah satu bisnes adalah untuk mencapai kepuasan berterusan. Kepuasan apakah berterusan yang dicapai? Pertamanya kepuasan pelanggan, kedua kepuasan keusahawanan itu sendiri, usahawan dan keusahawan itu sendiri, dan juga kepuasan shareholder. Kalau syarikat itu dia ada shareholdernya lah, mana nanti shareholder dia mesti nak dividennya, nak profitnya, apakah mereka akan dapat setelah mereka melaburkan duit mereka dalam syarikat. Dan juga penulis ini melihat bahawa pemasaran juga adalah di mana satu organisasi menyesuaikan segala tindakan dan aktivitinya disesuaikan dengan apa jua kehendak pasaran yang mereka berada di dalamnya. Maknanya setiap aktiviti itu, tindakan aktiviti sesuai dengan kehendak pasaran. Dan dia menggunakan konsep dealing with the market. Maknanya kita deal dengan market bagaimana kan. Apakah yang dibuat apabila deal dengan market? Pertamanya ialah dalam dunia pemasaran juga mereka akan melihat kepada pasaran, di mana pasaran itu sentiasa cepat berubah. Dan juga dunia marketing juga, pemasaran juga akan sentiasa berubah. Yang keduanya adalah mereka melihat pada zaman sekarang ini pelanggan sangat sensitif pada harga. Ada pelanggan, ada segmen pelanggan yang sangat sensitif pada harga, ada segmen pelanggan yang tidak sensitif pada harga. Mereka melihat kepada nilai value yang boleh diselesaikan masalah mereka. So pemasaran dia tengok duduk di level mana. Dan seterusnya adalah dikata dalam dunia pemasaran ini dia menjadi satu sangat-sangat penting apabila munculnya kompetitor yang baru dalam apa saja dunia pemasaran, dunia perniagaan. Kita memang ada kompetitor-kompetitor baru yang akan masuk dan yang akan keluar. Dan juga adanya saluran barulah semacam teknologi baru yang berubah kan. Dan juga pemasaran ini sebenarnya dia juga bergantung melihat kepada perubahan komunikasi canggih lah, teknologi. Komunikasi juga sentiasa berubah, saluran sentiasa berubah, sisi pelanggan pada harga sentiasa berubah, dan juga pasaran itu sendiri sentiasa berubah. Sebab itulah dikata dasar bagi satu marketing itu adalah mencipta nilai, monitor nilai, menjual nilai, dan akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan. Kerana apa? Dalam deal dengan market ini kita akan berjumpa dengan dinamakan istilah hyper kompetisi lah ya, ataupun hyper competition. Di mana banyak produk yang dijual pada sejumlah market ataupun pelanggan yang sama. Jumlah pelanggan yang sama, tapi banyak produk yang similar, yang hampir sama berada di sekitar pelanggan-pelanggan yang jumlah yang sama tersebut. Yang keduanya dikata sekarang ni banyak produk-produk lebih kurang sama je. Sebab apa? Kadang-kadang produk nampak je nama berbeza, nampak je ciri seakan berbeza, tapi pada kilang yang sama, OEM kan. OEM macam tu kan. Banyak founder-founder menggunakan OEM kilang yang sama je, lebih kurang je. Hanya sedikit formula yang berbeza dan melahirkan produk yang nampak macam berbeza, tapi sebenarnya produk yang lebih kurang sama. Dan dia melihat juga bahawa konsep pemasaran ini sebenarnya sangat membantu bisnes berdaya saing dan juga bertahan hidup. Maknanya bisnes ini dapat survive lama, survivalnya lama, dan dia juga berdaya saing lah, menjadi satu syarikat atau satu bisnes yang kompetitif lah. Yang juga dia melihat bahawa untuk berdaya saing dan juga untuk bertahan lama ini,
sesuatu syarikat itu kenalah pandai bermain dengan pemasaran dan juga pandai membuat analisa-analisa cermat pada 3 komponen bisnes yang utama. Yang pertamanya perubahan pasaran, yang